Ayat surah Yunus ayat ke 45 lagi. 45 lagi tak habis lagi. Wa yauma nahsyuruhum, hari kami kumpul mereka semua. Ka'allam yalbatu illa sa'atan minan nahar. Tidaklah mereka berasa tinggal, seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia dulu sesaat daripada api, daripada siang hari. Kisahnya ialah seolah-olahnya macam yata'arafuna bainahum, seolah-olah macam untuk kenal-kenal saja. Ini mak saya rupanya, ini ayah saya rupanya, ini adik-adik saya. Sebab nisab keluarga ni habis masa kiamat, ada lagi. Lepas pada kiamat tu tidak ada lagi ibu bapa anak. Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah, sungguh-sungguhlah telah rugilah orang-orang yang menolak terhadap perjumpaan mereka dengan Allah. Tolak jumpa dengan Allah ialah tolak nak belajar wahyu ni. Akibatnya langgar ayat Quran. Akibat langgar ayat Quran bermakna tolak perjumpaan dengan Allah, iaitu jumpa dalam syurga. Awak dengar hadis malam hadis malam tadi. Hadis malam tadi ada cerita pada orang yang marilah. Gini, saya ni jarang-jarang saya ulang tayang nah. Jarang-jarang lah. Tapi kalau selalu-selalu tak boleh lah, dia jadi ambil masa ni jadi nah. Tapi tak apalah, kita ulang tayang sikit. Perjumpaan dengan Allah Ta'ala ni gini. Ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, ni orang yang dengar dah malam ni, apabila satu orang termasuk dalam syurga, lalu Allah Ta'ala masuk dalam syurga, jumpa dengan hamba dia. Hadis ni dipanggil mutasyabihah. Setengah kata gitu, setengah kata memang gitu. Wallahu a'lam yang sebenar. Jadi Tuhan masuk dalam syurga, lalu dia berkata kepada hamba-Nya, wahai hamba-Ku, ada apa-apa tak puas hati lagi ke dulu dalam syurga ni? Oh, dulu dalam syurga dah ni. Katanya ahli syurga, tidak ada apa yang cacat celah, melainkan apa yang kami dapati lebih daripada perkara yang tak pernah kami terfikir pun Tuhan nak beri. Tak sangka Tuhan nak beri begini banyak gitu. Begini banyak, begini mewah, tak sangka. Maka Tuhan berkata dengan lemah lembut, dia kata, wahai hamba-Ku, ingat tak kamu dulu ada buat gini pada aku, ingat tak? Dia ukit dosa sikit, ukit sikit ya. Katanya hamba yang ada neraka tu, dalam syurga tu, tak mahu Tuhan cerita banyak-banyak ni. Banyak keluar kan, bimbang kan. Keluar dari syurga tu. Lalu hamba tu kata, ya Allah, kan Tuhan janji dah kan, bila boleh masuk syurga ni dosa aku berlaku dah. Dan kamu pun janji kata tak nak ingat dah lagi dosa. Dia dosa ni ada dua. Satu dosa dia tak ingat. Tuhan kata tak ingat nak buat, tak ingat kamu buat, gitulah. Seolah-olah gitu, Tuhan tak ingat, bukan Tuhan tak ingat lah. Dia ada dosa yang kita buat yang diukit. Jadi antara ni katanya hamba tu bimbang takut keluar dari syurga ni. Wahai Tuhan, janganlah ulang baliklah. Pasal Tuhan janji dah kami masuk syurga ni boleh Tuhan sudah ampun dah dosa. Puas hati dah kan ni? Puas hati dah. Puas hati dah apa yang ada. Maka dengarlah, percayalah sini hamba-Ku, aku tidak akan marah, murka pada kamu sampai bila-bila. Dulu dalam syurga ni tak ada buat tahlil apa ni, ada buat ibadat apa, ada relax je, ada solat, tak ada apa dah. Penunggu kubur kata dulu dalam kubur tu Nabi-Nabi baca wirid lagi. Awak tak dengar cerita tu? Oh, bapa habibnya ajar la ilaha illallah. Nabi-nabi, wali-wali dalam kubur tu tengah semayang lagi, tengah ibadat lagi, zikir lagi. Oh, sedap dia. Tidur pun tidak, solat tak berhenti, boleh tak? Makan pun tidak, solat tak berhenti, rehat tak payah. Zikir banyak, malah boleh gitu.
Salah lah ya Quran kata ibadatnya setakat nyawa sampai khalaqu. Ada palsu ya bagi. Baik. Habis itu dah. Tak nak kau jumpa Tuhan awak ni. Tak boleh jumpa Tuhan hanya dalam syurga ya. Dan orang yang boleh masuk syurga ialah orang yang dapat syafaat. Orang yang dapat syafaat ialah man syahida bil haqq. Orang yang bersaksi dengan kalimah. Orang yang bersaksi jujur, ikhlas menunaikan kalimah hak, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surah Al-Ghafir. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Janji, kita taati. Janji tak nak buat syirik lagi, janji tak nak buat bid'ah lagi. Itu ya. Allahu Akbar. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatlah kami semua. Amin. Wa imma, ni ayat ni Nabi kadang-kadang dia berasa juga dalam hati dia buat tu jahat kan. Lama 12 tahun Nabi, 13 tahun Nabi nak pergi solat di Masjidil Haram, tak boleh. Apatah lagi sahabat-sahabat. Semua Nabi-Nabi ni pesen kena halau daripada masjid lah. Pesen. Sayanya baru 13 masjid adalah kena halau. 13 masjid. Ada sebuah masjid tu tak ada nak pergi mengajar lagi. Jadi minggu depan nak mengajar, 2 hari sebelum mengajar Ustaz Iman telefon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alah kita sekarang sedang reshuffle lah, nak susun semula lah, tak nak mengajar ni. Jadi jadual Ustaz ni terpaksa kena cancel dulu lah nah. Saya pun jawab gini, awak tak nak beri saya mengajar, cakap je lah. Cakap je lah, saya bukan tak biasa ni. Lepas tu baru-baru ni, sebulan lepas lah, Tok Imam tu salam kat saya, suruh saya pergi mengajar balik di masjid. 2 hari sebelum pergi mengajar, tak mengajar lagi ni. Sebabnya tempat saya tu diganti oleh ustaz ahli bid'ah. Semua bid'ah ni dia kata boleh buat. Siapa kata tak boleh ni? Tu dia. Tak molek kan? Ada semua sekali. Termasuk orang tak tahu, orang tak pernah diamal pun dia ajar. Jadi Tok Imam tu sudah serabu. Lalu pesan ke saya pun jawab kepada orang yang dia okey tu. Kata boleh ya, dengan syarat satu ya. Dia telefon saya lah. Tak payah okey-okey perantara ni, tak payah. Tak panggil lagi. Jadi kalau dia panggil, kena ngajar satu kelas lagi di Kelantan. Jadi Nabi SAW apabila dia ni sakit hati dia juga, Nabi ni ada dalam Quran ni, sahabat-sahabat sakit hati ada dalam Quran ni sebut nak tengok jugalah musyrikin ni kena azab masa dia hidup. Ini ayat dia, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, dan sekiranya kami perlihatkan kepada kamu Muhammad setengah daripada azab yang kami telah janji pada mereka, au natawaffayannaka, atau kami matikan kamu tak dapat tengok. Sama ada kamu boleh tengok atau tak boleh tengok. Fa ilaina marji'uhum, maka kepada kami sajalah kamu semua dikembalikan, dikumpulkan. Tsummallah, kemudian Allah Ta'ala lah syahidun ala ma yaf'alun, menjadi saksi terhadap apa yang mereka telah lakukan. Walikulli ummatin rasul, bagi setiap rasul, setiap umat ada rasul masing-masing. Fa idza jaa rasuluhum, dan apabila datang rasul-rasul mereka, bila datang rasul-rasul mereka, iaitu guru-guru dia, uziya bainahum bil qist, maka dibuat putusan di antara mereka dengan seadil-adilnya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Buat dosa satu balas satu. Ini ayat musyrikin. Bila diajak pada tauhid, dia bersenda-senda.
Ini ayat persedaan, ayat ejek. Wa yaqulun, dan mereka kata, mata bila hadzal wa'du, bila itu azab yang telah dijanjikan untuk kami ni, yang kami engkar ni, nak bulan neraka ni, bila dia tanya. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwaan bahawasanya kamu dalam tauhid, tentu kamu boleh beritahu bila. Kalau siapa-siapa tanya awak gini, maka jawab gini. Ni jawapan dia. Tuhan sudah siap dah jawapan untuk kita. Kul, kata pada mereka, la amliku li nafsi dharra, aku tidak mempunyai kuasa untuk beri mudarat. Untuk diri aku sendiri pun tak ada kuasa boleh beri mudarat pada siapa-siapa. Wala naf'a, dan tidak boleh beri manfaat kepada siapa-siapa. Illa masya Allah, mereka siapa yang Allah kendaki itulah ilah. Likulli ummatin, setiap umat, likulli ummatin ajal, bagi setiap umat ada ajal masing-masing, ada tempoh hidup masing-masing. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal-ajal mereka, fala yastakhiruna sa'ata, maka tidak ada lagi lah boleh, tidak ada lah siapa-siapa boleh mentakhirkan walaupun sesaat. Wala yastaqdimu, dan tidak ada siapa yang boleh mencepatkan walaupun sesaat. Ini rujuk pada malaikat maut. Ataupun siapa boleh ajar malaikat maut. Ya, herannya bila mereka ni bila nak panjang umur minta dengan Allah, dia tak minta dengan apa, dengan malaikat maut. Bila nak panjang umur minta dengan Allah. Bila nak projek suruh tak email. Kul, tanya pada mereka, ara'aitum, terangkan pada aku, ataupun apa pandangan kamu, in atakum azabuhu bayatan, sekiranya pahala yang kamu nak tu, kamu nak malam hari ke au nahara, atau kamu nak siang hari, pilih yang mana satu. Tanya dia, apa pandangan kamu, kamu nak siang hari ke malam hari ke pahala ni? Maka Tuhan kata dengan mengejeklah kira-kira, madza yasta'jilu minhu, ma yasta'jilu minhu mujrimun, apa yang kamu ni minta segera dengan azab ni, wahai orang mujrim. Maknanya Tuhan kata, kenapa kamu minta nak segera akan azab? Sepatutnya kamu minta segera, minta ampun dosa. Nah, sepatutnya gitulah. Athumma idza ma waqa'a, kemudian apakah azab itu apabila datang menimpa pada kamu? Amantum bih, baru kamu nak beriman dengan Allah? Al-ana, patut apakah sekarang baru nak beriman? Waqad kuntum bihi tasta'jilun, sedangkan kamu dulu terhadap bala ini senantiasa minta segera. Ini ialah orang-orang yang musyrik ni, dia bila dia tak ada benda nak jawab, dia hina pula. Dah kamu kata benar, kau mari bala. Dia kata gitu. Dan benda ni saya tak pernah lagi jumpa lagi ayat ni. Ayat ni dia kata pada saya. Banyak ayat lain ni sudah dikata pada saya, support dalam Quran ni. Thumma qila lil zalimin, thumma qila lil zalamu, thumma qila lil ladzina zalamu. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang buat syirik, zalim buat syirik, dzuqu, rasakanlah azabal khuldi, azab yang berkekalan. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang telah kamu dulu lakukan. Mana Tuhan ni dia tidak zalim, walaupun dia syirik macam mana pun,
dia akan balas setakat tu. Kena ingat kan, ada satu kefahaman kena faham kita ni. Orang kafir ni yang semua berhala lah kita kata, yang semua berhala. Ada yang kafir tapi tak semua berhala. Bapak dia misalnya Hindu lah, bapak dia semua berhala, dia hanya tak sembah. Tapi dia percaya, dia tak sembah lah. Ataupun kadang-kadang hari raya dia pergi, walau gitu je lah. Dengan satu orang Sami yang tak berhenti-henti sembah berhala. Adakah mereka ni azab serupa namanya? Beza apa so? Tak syirik ke? Ha? Amalan dia. Maknanya buat syirik satu balas satu, buat syirik dua balas dua, buat syirik tiga balas tiga. Gitu. Kau macam mana awak faham ni? Saya tanya ni. Kira kebaikan je lepas. Tak ni, dia syirik ke Tuhan ni, Allah. Kan dia semua berhala. Ini semua sekali, yang ini semua 10 kali, yang Tok Sami ini semua sepanjang masa. Saya nak tanya, adakah mereka ni masuk neraka jahanam? Memang masuk neraka jahanam lah. Adakah sama cap dia ni? Tak tahu dah. Sama. Serupa ya? Syirik sekali, syirik banyak. Serupa ya? Sama. Saya nak tanya, awak berzina sekali dengan satu orang berzina 1000, masuk neraka cas sekali satu ke? Ya. Sama. Dah cas sekali ke? Berzina 1000 kali. Casnya sekali ya ke? Cas 1000 kali. Orang kafir semua berhala 1000 kali. Satu orang kafir cas semua berhala sekali. Takkan kena masuk cas. Takkan mereka tu cas sekali ya. Ni 1000 cas 1000 kali ya. Tadi kata dah. Nah, betul lah cakap. Orang buat dosa satu balas satu, buat dosa dua balas dua. Tapi mereka yang masuk neraka tu kita tak tahu, cerita tu ambiguous, sama-sama. Mereka yang syirik pada Allah sekali dengan mereka yang syirik pada Allah 1000 kali, kita kata masuk neraka sekali. Memang masuk neraka sekali. Charge dia tu lain-lain. Mana boleh sama? Oh, tu dia. Saya contoh tadi, orang ni berzina sekali, orang ni berzina 1000 kali. Jadi masuk neraka tu, habis cas sekali, masuk cas yang kedua pula. Kan, berzina dia tu, sampailah habis cas 1000 kali dia berzina tu. Kan? Orang kafir pula ketu pula. Maknanya orang kafir ni ada yang azab dia rendah sikit berbanding dengan azab orang kafir lain. Sama-sama dan neraka, tak keluar neraka, tapi azab tu tak serupa. Understand me, my friend? Yes. Allah, takkanlah dia masuk neraka tu sama kelas belakang. Allah. Oh, this is also another understanding. This is wrong. Dalam ni. Nah, betul tak? Takkanlah Sami dia tak berhenti hari-hari duduk dalam kuih dengan satu orang Hindu yang tak pernah pergi ke kuih, cuma dia sembah jarang-jarang di rumah dia. Mesti cap dia tak sama. Kan? Itulah. Nah, begitu juga kita yang buat dosa sikit, tak sikit. Dosa banyak. Cuma nisbah nak kena fahamnya mudah ya. Siapa dia tak solat satu hari, satu kali, dosanya 80 tahun je dalam neraka. Je. Sehari 1000 tahun surah Al-Lam ni berjadah. Tetapi dalam surah Tahrim, dalam neraka tu, orang yang masuk neraka tu sehari 50,000 tahun. Pada masa yang 1000 tahunnya sehari 1000. Dalam surah Tahrimnya sehari 1000 tahun jika masuk dalam neraka. Dipanjangkan masa tu 50 kali ganda.
nak tulis lukis pula. Banyak ni nampak. Mata terpesir dia panggil. Surah Tahrim. Gini, satu waktu tinggal solat 80 tahun adik Nabi 80 tahun. Surah Sajadah. Surah Sajadah sehari sama dengan 1000 tahun. Itu ini sampai di Mahsyar. Dalam Tahrim, surah Tahrim pula sehari sama dengan 50.000 tahun. Ini bagi penghuni neraka. Hmm. 80 tahun. 80 tahun bagi tak solat. Satu waktu ya. Nah, 80 tahun. Jadi 80 kali dengan satu hari 50.000 tahun. Kali dengan 50.000 kali dengan 360 hari sudahlah setahun. Bermakna 88 kali 5 kali 36 kali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Ha, tu dia. Matematik sikit. 10 kuasa 6. 10 kuasa 6. Ha, kali lah. Kali lah. Ni tak lama ni, agak-agak berbilion tahun. Satu waktu. Tak lama. Dan banding dengan kekal. Kekal lah lagi. Kekal lah lagi. Ha, ni sekejap je lah. Cuma berbilion tahun je lah. Ni 6-0 dah ni. 6-0 dah. 8 kali 5 1-0 pula jadi 7. Nak kira mudah ni 10 kuasa 7. Ni pula 4. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan 1.44 bilion tahun. Satu waktu. Jadi daripada umur akhir balik sampai umur 20 agak-agaknya berapa tahun tak solat? Nak bagi tahun dah, tak bagi buat. Lepas tu nak buat macam mana? Tobat je lah. Minta ampun. Minta ampun lah. Siapa yang rajin tu kotak lah, setakat boleh kotak. Lepas tu minta ampun. Lepas tu macam mana kau cakap bohong? Bagaimana cakap bohong? Tak kira lagi cakap bohong tak puasa. Allah. Kena 10.000 tahun, 10 bilion tahun. Bilion ni bukan ribu ni. Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada neraka ni. Amin. Jadi ayat ke 52. Semakilah lillazina zalamu. Kita dikata kepada orang yang buat syirik tadi, zalim itu buat syirik. Zalim ni dia melayakkan diri dia dari neraka lah. Zalim tu sama ada dosa besar atau syirik. Dah syirik lah dosa besar sekali. Syirik dah bid'ah lah dosa besar sekali. Nah,
Ingatlah, syirik dan bid'ah ni anak awak tak boleh minta ampun untuk awak mati. Tak boleh. Anak awak minta ampun, kalau dia tahu awak syirik ke Allah, dia berdosa akad doa. Syirik pada Allah hanya boleh diminta ampun oleh Tuhan punya masa hidup. Dia sendiri saja boleh minta ampun yang ni. Semasa dia hidup. Mati, sorry. Dan syirik ni tidak akan tahu selagi tak belajar. Dan syirik ni lah yang paling tak suka sekali ustaz nak mengajar. Sebab dia benda yang menyakitkan, menyebabkan dia ni kena ketuk kepala lah dia sendiri. Oh, dia yang kena orang Kelantan kata kena seket. Orang Kelantan kata lah. Ada hai. Zuqu azab al-khuldi, rasakanlah azab yang berkekalan ini. Hal tujzauna bi, tidaklah kamu dibalas illa bima kuntum taksibun, melainkan dengan sebab apa yang kamu dulu telah lakukan. Wa yastambi'unaka, mereka tanya kamu, dosok tanya kamu berulang-ulang dengan tujuan mengejek. Ahakun hu, adakah benar bala begini? Bala neraka ni, bala neraka ni pada akhirat saya sokong. Kul, kata pada mereka, satu kata berarti satu ya. Lepas tu ayat berikutnya dia kena koma situ. Wa rabbi, aku bersumpah dengan Tuhanku. Wa rabbi, aku bersumpah dengan Tuhanku, innahu lahaqqun, bahwasanya kiamat itu benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kamu dapat melepaskan diri di akhirat kelak. Dan sekarang pun tidak dapat melepaskan diri. Cuma Allah Ta'ala biarkan saja. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi, dan sekiranya bagi setiap manusia yang buat zalim tadi, buat syirik tadi, mas itu harta penuh bumi, laftadat bihi, nescaya dia akan usaha nak tebus diri dia daripada api neraka tadi dengan harta sepenuh bumi tadi. Ayat lain kata wa mithluhu, ada diberi harta sebanyak bumi emas, harta penuh bumi emas, dan diberi sebanyak tu sekali ganda lagi, nescaya dia akan minta nak tebus. Itu pun tak boleh. Ayat lain pula dia kata mereka akan suruh Tuhan ambil bini dia, jangan bubuh dia dalam neraka. Ambil anak-anak dia, semua anak-anak dia, suruh bubuh dalam neraka, jangan dia. Ayat lain pula kata, mana ayat yang sama juga beritahu segala anak-anak buah dia semua masuk neraka belaka, saja dia tidak. Tapi itu hanya cakap-cakap dia sajalah. Wa asarrun nadamata, mereka menyembunyikan penyesalan mereka. Lamma ra'ul azab, tatkala mereka tengok azab api neraka di depan. Bila nak masuk neraka tu senyap sedu, tak ada kata tarik diri, nak lari ke apa, tak ada. Awak tahu ke nak masuk, nak pergi ke neraka ni macam mana ni? Dia tambak ni, bukan ni, tambak lengan ni, 12 disilang di leher. Lepas tu tambak kaki, tarik ikat kaki tu dengan tangan tu di leher tu, ikat di kepala, ikat tu mana kepala tu jadi terdongak. Mukmahun, ada surah Yasin. Izil aghlal fi a'naqihim aghlal. Ayat tu surah Yasin tu dia cerita dah. Baca tu kan kitanya malam-malam Jumaat tak nak tinggal. Isi kandungnya langgar steam brew, langgar dengan steam brew. Surah Yasin tu Tuhan kata amittakhadhu min dunillah, amittakhadhu min dunihi alihatan. Surah Yasin ada amittakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun, bukan? Ada ayat tu. Orang baca Yasin ada tak? Nak tahu mana apa? Patutkah mereka mengambil selain daripada Allah Ta'ala tu?
pelindung-pelindung tu, berkat-berkat tu, dengan tujuannya la'allahum yunsarun, mereka berharap mereka dapat pertolongan. So tu email baca main anjak tu dah. Allah kerasan la ilaha illallah. Dia tujuan apa tu? Tujuan nak dapat pertolongan je. Nak berkat lah apa benda lah. Habis tu kan, salam tu boleh berkat tu. Berkat tu boleh kirim pula. Orang yang salam dengan Syekh Habib tu, orang layak mari salam, berkat tu boleh kirim pula kepada orang ni. Orang ni boleh kirim pula orang ni. Wah. Sembunyi dia. Ni saya malah bawa mari ayat lain lah. Kalau bawa mari ayat lain berat lagi ni. Sekat-sekat tu sudah lah. Saya banyak ni boleh cerita ni. Saya tak bawa hadis ni macam jarang bawa hadis ayat Quran je ni. Ni kalau saya bawa surah Qaf ke bawa mari ni, surah Qaf lah apa semua bawa ni pula. Cerita berkenaan dengan azab bin neraka ni berat. Nah. Wa qudiya bainahum bil qist. Dan dibuat keputusan dengan di antara mereka seadil-adilnya. Di antara mereka ni siapa dia ni? Satu orang yang beritahu yang hak, satu lagi tu ajar yang batil. Bima kanu fihi yakhtalifun. Dia kata terhadap apa yang mereka dulu tentang ajakan tauhid itu mereka berselisih. Tu waktu. Satu kata sekutu wali boleh, satu kata sekutu wali ngaka straight. Selisih ni. Cara Tuhan. Kitanya payah nak kena cak, kita tak buat. Tak buat kita. Tak. Wahum la yuzlamu, dan tidaklah mereka tu dizalimi. Ala ketahuilah. Ni start mari ala ni. Public announcement. Pengisytiharan Allah Ta'ala. Ala ketahuilah. Inna lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah Ta'ala sajalah. Benar-benar milik Allah Ta'ala sajalah. Apa saja makhluk di langit dan juga di bumi. Milik Allah di langit. Nabi yang mati dahulu di alam barzakh milik siapa? Milik siapa? Wali-wali yang dah mati dari alam barzakh tu milik siapa? Malaikat yang di langit tu milik siapa? Wali-wali orang alim yang duduk di bumi ni milik siapa? Habis ni minta tolong orang lain ni apa pasal? Minta tolong dengan Tuhan pemilik tu. Nah. Ala ketahuilah. Dua kali announcement ni, dua kali. Satu dia kata milik Allah. Yang kedua kata lagi, ala ketahuilah, inna wa'dallahi haqqun. Bahawasanya janji Allah Ta'ala itu benar akan menimpa pada siapa-siapa yang engkar, akan diberi surga kepada siapa-siapa yang taat. Walakin akan tetapi aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka jenis tak erti, tak tahu, tak erti. Wa yuhyi, dialah Tuhan yang menghidupkan. Yang menghidupkan apa saja. Wa yumit, dia juga Tuhan yang mematikan apa saja. Wa ilaihi turja'un, sama ada kamu taat ataupun engkar, pasti kamu akan dikumpulkan kembali. Ya ayuhan nas. Ni takrib kalau pada Quran lagi. Galakkan belajar isi kana Quran. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh-sungguh telah datang kepada kamu suatu nasihat, suatu pelajaran yang besar min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Apa dia? Quran. Besar, nasihat besar. Wa syifaun, dan suatu penawar, lima fis sudur, kepada apa saja penyakit yang ada dalam hati. Katanya buat tu, dia kata selawat syifa tu boleh menjawab semua penyakit. Tuhan katanya Quran boleh semua penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Dalam selawat syifa ni kata Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi. Wahai Tuhan, dengan berkat selawat dengan pada Nabi kamu, tibbil qulubi, Nabi Muhammad, Muhammadin, dia itu rujuk kepada dia ni akan menyembuhkan. Dia ni akan menyembuhkan penyakit. Dia bagi dua bawah soroknya. Wahai Tuhan, dengan berkat selawat pada Nabi ni, Nabi inilah
tibbil qulubi, akan menyembuhkan penyakit kami. Jawab dia aja, kufur baca. Baca tu kufur terus. Allahu Akbar. Jadi berkat Nabi Muhammad tu sembuh penyakit kita. Penyakit boleh apa? Penyakit hati. Tuhan kata wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai penawar segala penyakit hati. Penyakit yang ada dalam hati. Salah lah. Siapa-siapa dia baca, dan saya share baca dulu. Saya baca 1000 kali saya bawa. Satu lari belakang saya dulu. Tu haji tu panggil tu haji tu mari. Hantu tak lari ni, hantu ni tak lari. Panggil tu haji tu mari. Sebut nama ya, Haji Man tu Haji Man. Sebut nama tu, sini boleh dah. Boleh dah. Saya baca 1000 kali dah. Percaya tu. Siapa dia ajar ni? Tok Guru Pondok ajar saya. Kitanya Tok Guru Pondok ni Tok Guru yang kita mulia. Selawat ni pula bukan hadis Nabi. Direka oleh Tok Guru. Dalamnya tu pula ada lafaz syirik pada Allah. Macam mana? Jadi mufti Perlis kata ini unsur syirik pada Allah. Senyap sedu 12, 13 mufti Malaysia ni. Sepatutnya kata betul, dia kata. Benar dia kata. Allah senyap lah kau. Sebab buat juga kau. Allah. Saya mengajar kepada orang selamat sifat ni. Orang sifat ni, ahli sifat ni lah 4 orang mengajar tafsir ni. Masa mengajar tu berpeluh tubik ni keluar daripada muka ni macam biji kaca hijau. Peluh titik. Senyap dia nak lawan ayat Quran. Dia nak tafsir tak erti. Nak tak percaya Quran. Nak percaya tak serupa tu guru ajar. Wama tafarraqu, tidak akan pecah satu buah, satu bandar, satu daerah, satu keluarga illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, akan datang padanya ilmu tauhid. Pasal apa? Baghyan bainahum, saling membenci antara mereka. Kita benci tengok dia, dia benci tengok kita. Serupa ni. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma. Kalau tidak kerana janji Allah, tak nak azab manusia ni sehingga dia mati. Laku dia bainahum, tentu Allah bakal terus sekarang. Wa innal ladzina urithul kitab, dan orang-orang yang mewarisi kitab karut purba bobok dia ajar tu. La fi syakkin minhu, dalam syak wa saka minhu, terhadap ajakan tauhid kita pada dia tadi. Murid dalam keadaan bengong. Masa mengajar tu apa? Oi, pelik dia. Pelik. Keluar saja. Malam tu seorang tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap, baca Fatihah tak boleh apa. Cakap boleh. Istighfar tak boleh. Qul Allah tak boleh baca apa. Saya, orang beritahu saya. Nuik beritahu saya. Kat rumah dia. Saya pun telefon ke Nuik, suruh beritahu dia. Nanti saya pergi. Dia konflik dah, dalam jiwa konflik dah. Iaitu jin tu, hantu tu, jin yang ada. Awak baca wirid ni sekali, baca sekali seko setan sama lagi. Baca sekali bagi seko. Dalilnya ayat Quran juga. Nak belajarlah. Saya nak bawa dalil ni tak habis ni kita ni. Nah. Ayat Quran lagi. Surah Sabah ayat 40, 41, 42, 3 ayat. Lepas tu maknanya buat syirik pada Allah. Seluruh Nabi seluruh selain pada Allah Ta'ala ni, sama ada masa hidup ke apa kata kira, buat saja sektor setan mari. Setiap syirik buat tu mari sektor setan. Setiap bid'ah buat mari sektor setan. Wa qayyadna lahum qurana, aku hadiah kepada dia teman-teman rapat. Min baini aidihim wa min khalfihim, depan mereka, belakang mereka, setiap arah. Jadi daripada minal jinni wal ins, terdiri daripada jenis jin setan dan jenis setan manusia, iaitu guru ajaran sesat, akidah sesat. Wa haqqa alaihimul qaul, dan dia tetapkan putusan
keputusan Allah pada dia. Apa dia? Neraka. Setiap bid'ah buat tu 1 ekor setan tu hari. Setiap buat syirik 1 ekor setan tu hari. Berjuta setan saya kosong apa kau. Lepas tu Allah saka macam mana ustaz nak buat. Kita dah panggil ni. Yang tipu pula kau tu mau karut ni pula kata, ini bersaka tu nenek dulu. Buat yang pulut kuning setan sekor setan bagi rumah. Sungguh saya kata ni, Allah Allah yang ish. Jadi kita boleh tengok orang kita. Dah kita belah sendiri. Sebab itulah Cina-Cina, sekolah Cina-Cina tu tak ada pun masuk histeria ni. Sekolah Hindu ke tak ada masuk histeria ni. Sekolah Kristian, asrama dia ada sekarang. Tak ada. Sekolah Arab yang histeria ni. Pasal guru duk mengajar dalam sekolah tu. Wirid-wirid karut ni. Seru-seru Nabi ni. Apa dia? Tawassul masa tahlil tu lah. Maulud Nabi tu dia ada tawassul tu, tahlil pada Nabi ya pasal situ. Allah. Patut dia fikir tak? Awak tak heran macam mana Cina, sekolah Cina tak masuk histeria, tak masuk atu ni. Tak heran kau? Patut mereka lah hari-hari. Pasal ini member tak payah peduli dah dia. Ini yang keluar masuk ni kita buat kira ni. Ni dengan mak bapak dia kita keluar sekali. Allahu Akbar. Mari pula tu bomo mari dalam bentuk silap pun ada. Apa main silap? Gila kan. Dan dia tidak buat, mereka dia percaya benda tu molek. Selawat sifat jangan siapa yang amanah. Itu kalimah dalamnya syirik pada Allah. Saya sudah taubat dah. Saya stop guru mengajar ni dulu. Saya dulu. Allahu Akbar. Saya sendiri tu guru dah. 1000 kali sehari baca. Saya api, awak pakai api kan. Kat rumah saya ada dulu sekali, ada budak main mercur waktu bulan puasa. Jadi sebelah rumah saya tu ada depo minyak. Jadi sudah ditinggalkan. Tapi minyak ada lagi dalam tu, dalam tangki tu adalah sikit-sikit kan. Main budak ni main mercur, dia pergi. Saya ada tu, saya tengok tu. Lepas berbuka puasa, dia buat gini dengan mercur. Terbakar, pupuk terbakar. Bakar tu menjulang. Masa saya naik ke rumah saya tu, kita sudah buka puasa, kita rehat di luar rumah kan. Tengok budak tu, dia kata hey tu ada api tu sudah 10 kaki dah. Pupuk kan, pokok menjalar. Masa saya masuk dari rumah, beritahu anak-anak semua, api sudah sampai ke wire elektrik belah atas. Dan mari ke rumah saya dah. Lalu telefon tu guru saya. Lalu suruh budak-budak semua berkumpul di muka pintu. Jangan keluar, takut aksiden pula. Bom mari ke apa kan. Tunggu di muka pintu. Orang perempuan kata nak yang lain tak payah. Situ belakang. IC lah apa tak peduli, tak usah peduli belakang. Duduk situ belakang. Lalu saya telefon tu guru saya. Lalu tu guru nak buat macam mana? Cool ya, very cool. Lalu macam mana nak buat? Awak gini, awak baca selawat tu, awak gini. Saya pun baca selawat tu, saya pun baca. Api tu pergi. Oh, tu dia. Allah betul dah lah. Lama dah ajar kan ni. Minta maaf seorang minta maaf. Maaf lah, saya ajar kamu syirik pada Allah. Kalau dia tetap kita tak boleh buat apa tu. Seorang malu. Tapi kau depan takut lagi. Malu je lah. Kita maaf seorang. Dan anak murid saya seorang pun tak mari. Waktulah anak murid zaman jahiliah tu lah. Aduh, ni buat gitu ya. Oh, dah benda tu sihir kan? Tuhan pula, dah kamu nak sesat, ambil. Ambil nak sesat.
Macam Hindu tu lah. Ayat mana dah? Ni tak lama nak berhenti dah ni. Pas takut ada orang gelisah nak pergi ke mana-mana ni. Jadi ni Quran lagi. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai suatu penawar bagi segala jenis penyakit hati. Bermakna awak nak berubat penyakit hati ialah dengan isi kandung Quran, dengan belajar isi kandung Quran, dia sembuh dengan gitulah insya-Allah. Belajar isi kandung Quran ni, hati yang sombong tu akan jadi baik. Yang ria apa semua yang takabur tu jadi tunduk dengan isi kandung Quran. Wa hudan, dan suatu petunjuk sekiranya kamu belajar. Wa rahmatun, dan suatu rahmat jika diamalkan. Semua sekali itu orang lain tidak dapat faedah daripadanya, melainkan lil mukminin, khas bagi orang beriman saja. Ni ayat ni mereka tafsir sebagai Nabi Muhammad ni. Bapak menunggu kubur tafsir ayat ni sebagai Nabi Muhammad. Ayat berikut iaitu nak baca selawat maulud. Ayat ni, kul kata pada mereka, bifadlillah, dengan kurnia Allah lah Quran ini, wa birahmatihi, dengan rahmatnya jugalah Quran ini, falidzalika falyafrahu, maka dengan Quran inilah kamu nak bergembira. 3 kali dah kata. Semula dah saya baca dah. Saya baca sekak-sekak. Dia 3 tu dia kepala dengan ekor tu kita gabungkan sekali, baru nampak 3 tu. Kul kata pada mereka, beritahu mereka ramai-ramai, bifadlillah, dengan kurnia Allah Ta'ala lah Quran ini, hendaklah kamu falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Wa birahmatihi, dengan rahmat Tuhan kamu beri Quran ini, maka hendaklah kamu gembira. Huwa khairun, Quran itu lebih baik, mimma yajma'un, daripada apa yang kamu kumpul segala harta dalam muka bumi ini. Kul, tanya mereka, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin. Ni khas bagi orang yang pantang memantang, yang mana orang perempuan ke, orang lelaki ke, yang belajar wirid-wirid karut ni, semua ni mesti pantang-pantangnya. Nah, orang perempuannya nak suruh, pantangnya nak suruh kembali ori balik, maka dia beritahu suami dia, bang, kita tak makan benda ni nak suruh ori balik 40, ingat ada. Apa dia pun kata okey tu dua-dua buku, tak ada apa-apa, dua-dua sekali. Lepas tu dia sudah lama tu sudah tak beranak lagi, maka dia pun pergi tempat orang beranak ni kan. Dia pun ajar pula orang tu supaya syirik pada Allah pula. Di Kelantan sana tak boleh makan benda ni, boleh kena makan ikan kering gelamo. Ikan kering gelamo. Ikan kering gelamo pula nak gulai tak boleh, kena yang bakar selama 40 hari gitu. Jadi bodoh, habislah tak cukup zat. Oh, tak songkong ni, pelik-pelik ajaran ni. Lepas 40 tu lepas, tak tahu lepas, tak tahu dah. Ni penyakit ni, anaknya selalu sakit-sakit ke? Ya. Awaknya selalu sakit-sakit ke? Rasa macam kena gigit-gigit ke? Ada pelepas ke tak? Lepas apa? Pelepas tu. Macam mana? Masuk benang mentah. Tak tahu sini buat ada ni. Tak ada dah. Dia masuk ke kuala ni. Kaki perempuan tu kena ngadap kiblat. Masuk pula sampai ujung tu dia buat gini. Baca ayat kursi kul Allah apa nah. Tapi ini Hindu punya. Tak ada dah. Correct. Hilang sungguh penyakit tu. Dah kamu nak pukul dah. Jadi tak tahulah sini macam mana, tapi masing-masing ni ada karut masing-masing lah.
masa setan yang sama yang ngajar ni. Kalau mana-mana serupa ya. Cuma ni patam ni patam ni macam-macam. Masa mengandung tu golek perut tak? Golek perut. Tak kelapa. Itu Hindu ya kak? Allah. Golek perut. Gini, apa yang perlu buat ialah tobat belaka. Tobat ya, nah. Yang lepas tu lepaslah. Nak tarik balik tak boleh dah. Tak boleh dah. Cuma tobat saja. Ni nak pergi ke Sarawak ni, nak tahu orang Sarawak punya pula macam mana. Kita cerita yang kita punya mesti dia ada cerita dia punya. Serupa je ni. Kita di Malaysia Semenanjung ni berhantu pokok ada orang nak mati. Di Sarawak tu tak tahu deh. Apa beliling ke apa pula. Saya tanya orang Cameroon. No, Afrika. Saya tanya dia, ada burung satu jenis burung kalau pokok atau remah malam-malam tu apa mana? Dia pun kata ada orang nak mati. Cameroon Afrika. Saya jumpa di Kuala Lumpur. Serupa ya. Lepas tu kalau ulas duduk masuk rumah, apa mana? Dia pun kata sial. Serupa kita, serupa. Pasal itu guru sama. Apa dia setan tu? Allah. Lama dah dia tipu kita ni. Lama. Kita dah ingat kan, kita dah kenal dah ni. Nampak lama dah kita. Oh, apa duduk dalam zakapannya. Hari-hari tu, okay my friend, okay my friend. Ada. Ni ayat ni terakhir kita baca hari ni. Ayat terakhir, tapi ayat ni ayat mahal, ayat payah ni. Ayat hukum berat ni. Kul tanya pada mereka, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizq. Sukakah aku nak cerita kepada kamu atau tidakkah kamu tahu ma anzalallahu, tidakkah Allah Taala yang menurunkan untuk kamu perintah sini hukum halal haram min rizq, daripada rezeki. Wa ja'altum minhu haraman wa halalan. Kenapa kamu jadikan daripada perintah aku yang aku kata haram, halal, kamu pergi haramkan. Wa halalan, apa yang aku kata haram, kamu halalkan. Yang haram ni ialah Hindu dengan Buddha, dia mengharamkan benda halal. Ni ayat ni juga bagi kita bila nak sunat anak, ingat ni tak boleh makan telur. Tak boleh makan tebikai betai, nanti keping. Macam-macam punya cerita. Ini cerita tahyul belaka ni. Saya tanya satu orang ustaz ni di Sungai Siput, Perak, Sungai Siput. Saya dah tengah mari sini. Ada orang yang saya ajar baca doa boleh anak tak ingat tak? Dia duduk mengajar di Perak tu, di Sungai Siput. Jadi saya singgah hari tu nak tengok anak dia, anak perempuan. Jadi dia nak belanja saya makan malam tu. Jadi waktu tu maghrib dah. Jadi saya kata gini lagi kita pergi solat dulu lah. Jadi belakang tu ada surau 2 tingkat, surau kayu. Pergi. Nah, masa naik tu ada satu orang ustaz mengajar. Ni tempat kita ada. Saya ni jarang dengar orang mengajar pasal kita selalu mengajar. Jadi nak dengar orang mengajar ni payahlah kita. Kita tak ada masa nak pergi dengar kan. Pas kita mengajar juga kan. Jadi hari tu tubuh ni hadis Nabi ni. Jadi antara hadis Nabi nya ialah berkenaan dengan dia kata tahyul yang dipercayai oleh musyrikin Mekah. Apa yang saya nak cerita ni ialah dia daripada tadi ni ialah orang-orang musyrikin Mekah dulu percaya macam kita percaya ni, serupa ya. Mana amalan kita ni ialah amalan musyrikin. Allah. Satu-satu daripada tadi ni kita sifat orang musyrikin dah. Jadi kalau kita buat dah juga kan, termasuk senara. Nah,
Jadi dia pun berkata, ini tahyul. Dia kata burung pokok di negeri Arab tu, orang Arab percaya bahawasanya burung ni boleh bawa tuah dan bala. Lek dia nya gini, dia nak pergi ke mana-mana, dia ambil burung 2 ekor, dia ambil burung seekor, dia lepas. Bila dia nak naik tauta tu, dia ambil burung seekor, dia lepas burung tu. Kalau burung tu terbang belah kanan, boleh pergi. Kalau burung tu corner terbang belah kiri, buat turun barang semula. Kita pergi esok. Ada tak kita macam tu? Ada. Apa dia? Apa dia? Satu rumah ada satu jenis amalan. Orang lelaki biasa ni. Bang, kuat tidak? Napas tu. Kalau kuat, okey. Kalau lemah tu, tak boleh pergi. Nak pergi karang. Cuba. Kata tangan, dapat duit. Tuan tangan siapa? Tuan tangan. Kita lah tuan tangan. Jadi kita je tak tahu. Tak duit tak dapat ni. Tangan tahu dah. Bermakna tangan dengan kita ni adalah dua makhluk berbeza. Kita pula percaya. Kata tangan nak dapat duit ni, kalau tangan kiri nak hilang duit ni. Itu semua syirik pada Allah Ta'ala ada tu. Kaci baju ni terbuka baju kan, salah pakai lebih sikit, terbuka terbalik kan, nak dapat rezeki tu. Keluar tu sepak kaki, tak boleh pergi tu, ada tanda tu. Terbelahak makan, ada orang panggil, isyarat belakang body kita, isyarat kita. Allah. Ini syirik kufur yang diamal oleh kita hari-hari ini. Allah. Aduh. Jadi ni bukan dengan haram ni. Haram. Jadi faja'antum minhu haraman. Kenapa kamu katakan yang aku kata halal, kamu kata haram? Iaitu lembu, kambing, unta halal. Saya diajar oleh guru saya dulu, tak boleh makan ikan limbat, ikan keli limbat. Dia makan pakai lah. Haram dia. Mana boleh haram? Dah halal. Datuk nenek saya besar, kita ni keturunan Nik Wawan ni, saya lah. Tak boleh makan ikan barakuda, ikan kacang. Yang macam ikan tenggiri tu, cuma dia ada sisik. Ikan tenggiri dia lebar sikit kan, dia ni bulat sikit, panjang gitu. Kacang. Ada sisik. Orang Perak tak boleh makan ikan. Tak apa, super ya lah. Waduh, super ya. Benda halal kita haramkan. Jawabnya kufur. Kufur ni sama ada awak tahu, tak tahu cerita lain. Tak tahu kerana tak awak tak belajar. Halalan. Ni mula yang awak berat sekalian ni. Awak berat sekalian ni. Iaitu yang haram kita halalkan. Ini tanda bagi masyarakat Islam tu sudah nak usah dah. Tanda kerosakan seluruh. Ini sudah berlaku di Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan sana. Di mana arak ni diminum oleh tok imam dah. Dan mereka tak tahu arak ni sudah haram. Tak tahu. Saya tahu ni, adik saya pergi sana, terkejut tengok benda ni halal. Terkejut saya. Dia adik saya tu beritahu, dia benda ni sudah diterima umum, arak ni boleh minum. Tu permulaan kepada agama ni rosak. Kristian dulu pun gini kok, Yahudi pun gini kok. Iaitu benda yang haram dihalalkan. Iaitu yang kedua, lepas arak dia babi pula. Kristian dulu pun gini kok, start dengan minum arak. Yang minum arak ni ialah padri. Tak
arak ni buat di gereja. Nah, arak ni buat di gereja. Lepas tu padri makan babi. Tu anak murid pun makan babi lah. Sampai sekarang. Jadi mula-mulanya mengharamkan benda halal dulu. Kemudian sikit lagi menghalalkan benda haram. Kalau sampai peringkat tu, agama ni sudah punah. Nah. Baik. Kul, katanya mereka, Allahu azan aku. Boleh baca dua jenis, boleh baca dua jenis. Allah boleh ataupun Allah boleh. Dua. Dan kata tu Allah tu mana, adakah Allah uzina aku, beri izin kepada kamu hantar malaikat malam-malam mari beri wahyu kepada kamu, ada tak? Tak ada tu bohong. Am alallahi taftarun, atau kamu saja yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah Ta'ala. Kena ayat sambungan dia, kena sambung juga lah. Ini ayat bersangkutan. Wa ma zannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba. Dan apa kesangkaan orang-orang yang mengada-ngada, apa kesangkaan mereka yang mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala dusta pada hari kiamat besok. Sangkaan apa mereka? Innallaha, maksudnya mereka sangka apa yang mereka mengada-ngada tadi? Iaitu mengatakan halal benda yang haram, haram benda yang halal adalah dusta pada Allah. Dusta pada Allah ni neraka kekal. Wa ma zannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba, dan apa kesangkaan orang-orang yang mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala itu dusta yaumul qiyamah. Apa sangkaan dia Tuhan nak buat pada dia hari kiamat besok? Mana Tuhan nak bubuh dia dan mengaku kekal. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai kurnia yang besar terhadap manusia. Walakin akan tetapi aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan manusia itu tak pandai bersyukur untuk mentaati. Bersyukur maknanya kita taat agama kita tu bermakna kita bersyukur pada Allah. Dan kata alhamdulillah adalah pengucap bagi kesyukuran. Membesarkan Nabi ialah ikut sunnah Nabi. Besar Nabi ikut sunnah Nabi. Apa yang Nabi ajar itu dia panggil mengagungkan Nabi. Dia silap faham hadis tu, dia pun pergi buat selawat kagum dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami belajar agama-Mu ya Allah. Wansurna, dan bantulah kami memahami isi kandung Quran ini. Innaka antas samiul alim, wahai Tuhan kami lah yang maha mengetahui macam mana nak mengajar pada kami. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami janganlah kamu pesongkan hati kami ba'da idh hadaitana, selepas kamu beri hidayah pada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, dan bantulah kami, berilah pada kami suatu rahmat, dan tunjuklah kepada kami dalam urusan kami satu jalan yang lurus. Amin.